Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di saluran YouTube kami. Saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah berkunjung ke YouTube channel ZK, yang sudah nge-like juga, yang sudah nge-share juga. Dan saya doakan semoga sobat-sobat ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Serta bagi sobat yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Halo sobat, kali ini saya ingin mereaksi sebuah video yang diambil dari tren publik yang berjudul "Sok Menghina Indonesia, Melayu Malaysia Ternyata Dipandang Rendah". Menurut seorang tokoh profesor asal Malaysia yaitu Profesor Teo Song, bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya dipandang rendah dan hina dan dicap sebagai kaum pemalas oleh kaum Cina. Tapi yang jadi anehnya, kenapa Melayu Malaysia suka menghina? Kita dapat melihat perilaku kaum Melayu Malaysia tampak begitu sombong dan suka menghina, terutama menghina bangsa Indonesia. Oke sobat, gak usah berlama-lama, kita simak bersama-sama videonya sebagai berikut ini. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu. Jangan sekolah vernacular ni. Dia perlu dihadkan. Tak boleh berkembang. Itulah pandangan Profesor Teo Kok Seong mengenai sekolah khusus untuk kaum Cina atau sekolah vernakular di Malaysia. Profesor Teo melihat sekolah khusus ini sebagai biang yang menyulitkan perpaduan di Malaysia. Tapi gara-gara ucapan itu pula, ia dilaporkan ke polisi. Jadi, masalah perkauman memang hal yang amat sensitif di Malaysia. Dari pandangan Profesor Teo, kita menjadi tahu bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya dipandang rendah dan hina. Mereka dianggap kaum yang lemah dan pemalas oleh kaum Cina. Itulah masalah sebenarnya yang dihadapi kaum Melayu. Lalu, apa kaitannya dengan kebiasaan orang Melayu Malaysia yang suka menghina? Kita akan melihat kaitannya dengan perilaku kaum Melayu Malaysia. Kita tahu kaum Melayu Malaysia tampak sombong dan suka menghina, terutama menghina bangsa Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan oleh Intan Nurlaina baru-baru ini sebetulnya merupakan ciri khas kaum Melayu Malaysia yang merasa sok hebat. Mereka sering memandang rendah bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia juga sok berani menafikan keberadaan bahasa Indonesia. Sikap kaum Melayu terhadap bahasa Indonesia jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, kaum Melayu juga menyukai dongeng alam Melayu, dongeng bahwa Melayu Malaysia keturunan Nabi, dan sebagainya. Sikap menghina dan suka dongeng, itu sebenarnya cara untuk menutupi kelemahan kaum Melayu Malaysia. Jadi, semua ini adalah bentuk pelampiasan saja untuk menutupi kelemahan mereka. Salah satu jadi alasannya kenapa Malaysia Melayu. Kaum Melayu Malaysia merasa sok hebat, tapi sebetulnya amat lemah. Mereka itu sebenarnya dianggap rendah oleh kaum Cina, seperti yang disampaikan oleh Profesor Teo Kok Seong tadi. Itulah masalah sebenarnya yang dihadapi kaum Melayu Malaysia. Mereka dipandang hina oleh kaum Cina. Selain itu, dalam budaya feudal yang masih dipertahankan di Malaysia, kaum Melayu pun hanya hamba sahaya para raja. Jadi mereka hanya hamba, dan bukan manusia yang benar-benar merdeka serta bermartabat. Nah,
Kaum Melayu Malaysia semakin tidak percaya diri karena mereka juga pernah dijajah oleh banyak bangsa, dan kaum Melayu Malaysia tidak pernah memenangkan perang. Mereka bukan bangsa pejuang, tapi kaum Melayu Malaysia sebenarnya malah jadi pengkhianat Nusantara. Kasus bakut teh atau sup babi jelas menunjukkan kelemahan kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu di sana tidak berdaya ketika makanan haram itu dijadikan makanan nasional. Kaum Melayu Malaysia juga tidak berani menghapus sekolah khusus Cina, karena posisi kaum Cina amat kuat di Malaysia. Bahkan Profesor Theo yang berusaha membela kaum Melayu, malah dilaporkan ke polisi. Ucapan Theo bahkan juga dibahas di Parlemen Malaysia, seperti terlihat dalam video berikut. Di sini saya ingin tarik perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah vernacular. Dalam TikTok ini beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina. Saya quote sini tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak pijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Sebab apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Dan Seri Yang Dipertua, saya dan ramai ahli-ahli berhormat di Dewan ini belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siong ini memang memutabalikan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Di sekolah Cina hari ini, guru-guru dan pelajarnya terdiri daripada pelbagai kaum. Mengikut jawapan Parlimen Kementerian Pendidikan pada 10 November tahun 2020, ia menyatakan terdapat 15.33% pelajar Melayu pada tahun 2020 dan peningkatan berbanding dengan 10 tahun yang sebelumnya adalah 6.18%, manakala pelajar India adalah 2.75%. Pada tahun 2020, dalam suasana yang multiracial dalam sekolah rendah Cina ini, macam mana murid-murid Cina boleh memandang rendah dan menghina Melayu? Dakwaan Profesor Emeritus Dr. Teo Kok Siong ini memang salah dan mengandungi unsur hasutan. Saya nak lihat sama ada PDRM akan menjalankan siasatan terhadap beliau. Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang rasis dalam institut pengajian tinggi di negara kita sebagai usaha menjadikan kampus IPT kita sebagai tempat yang menggalakkan pergaulan dan perpaduan di antara kaum. Saya sebagai seorang wakil rakyat Malaysia, saya setuju dengan pandangan bahawa semua warga Malaysia harus menguasai bahasa Malaysia. Tetapi sekiranya rakan-rakan Melayu dapat menguasai bahasa Mandarin, mereka mempunyai kelebihan dan kekuatan dan boleh kerja di syarikat asing dan membuat bisnes dengan syarikat di China yang mempunyai pasaran yang besar. Seperti penyanyi Malaysia terkenal Sheila Hamzah. Beliau berjaya menjadi penyanyi yang terkenal di negara China kerana beliau dapat menguasai bahasa Mandarin. Itulah pernyataan anggota Parlemen Malaysia yang berasal dari kaum Cina. Karena posisi Partai Cina yang cukup kuat di Malaysia, tampaknya kasus Teo Kok Siong pun akan diproses oleh polisi. Yuk kita lanjut lagi. Yang Menteri, bahawa laporan polis dah dibuat ke atas itu apa nama dia, itu Profesor Kok Siong itu. Ada laporan polis. Saya rasa di Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur ada beberapa laporan polis. Bukan tak ada laporan polis. Dan pada masa yang sama tentang laporan polis yang dibuat ke atas pihak yang hanya menyatakan kedudukan perlembagaan, adakah siasatan ini dapatlah ditutup supaya ia tidak diungkit-ungkit lagi, kerana ini hanya suatu serangan politik yang tidak memberikan manfaat kepada siapa dan tidak juga menjejaskan hak mana-mana pihak. Seperti macam apa yang dinyatakan oleh itu Kok Siong, itu memang tidak berperlembagaan dan melanggari Akta Hasutan. Kita masih ingat ada seorang bekas ahli parlimen telah pun didapati bersalah kerana membuat kenyataan sedemikian, menutup semua sekolah vernacular dan didakwa dan kemudian didapati bersalah
Dan lepas itu dilucutkan haknya sebagai seorang ahli parlimen. Saya harap perkara ini jangan dimain-mainkan kerana dia merupakan salah satu asas fundamental dengan izin Tuan Yang Pertua dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga kontrak sosial mereka. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Menteri, macam biasa respon sesuatu. Baik, terima kasih sahabat saya dari Bagan. Terhadap soalan asal penjelasan saya adalah kertas siasatan siap, kertas inquiries juga siap. Sekarang ada di Pejabat Peguam Negara. Sesuai dengan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan, Peguam Negara akan menilai, meneliti, menimbang apakah ada asas untuk tindakan selanjutnya. Tugas pasukan polis terhadap aduan disiapkan satu siasatan dalam tempoh yang munasabah. Sebab itu, terima kasih rakan saya dari Bagan kerana mengingatkan bahawa dalam pengetahuan Bagan sudah ada laporan. Jadi saya tentu saja akan segera menyemak dengan pasukan polis, terutama kerana aduan polis ini sistemnya adalah talian, dia centralized. Kita dengan mudah untuk detect atau mengesan. Jadi saya bersetuju bahawa perkara-perkara yang jelas dalam perlembagaan, terutama berkait dengan satu penerimaan kontrak sosial yang sudah lama kita guna pakai, itu dihormati dalam batas-batas yang perlu kita jaga dan hormati bersama. Sila. Ya, Yang Mohd Menteri, terima kasih. Saya ingin merespon kepada Bagan juga, Yang Mohd Menteri. Saya fikir ini tidak ada kena-mengena dengan politik, Yang Mohd Bagan. Profesor Emeritus Teo Kok Siong, an accomplished scholar and academician, beliau bercakap bukan baru sekali ini, dah berbelas tahun tentang isu sekolah vernakular, sekolah satu aliran dan perpaduan nasional. Jadi bila mana beliau bercakap dan beliau diugut, digertak dalam dewan ini oleh seorang ahli parlimen kita, dan apakah ini satu yang melanggar perlembagaan? Kalau kita tidak boleh bercakap hal-hal sensitif tentang perpaduan nasional, macam mana? Saya ambil contoh, Yang Mohd Menteri. Artikel letter to editor The Star 16 Oktober 2021 ditulis oleh Yong Jingyi, seorang berbangsa Cina. Inside itu Chinese private high schools, beliau menggariskan tentang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah menengah persendirian Cina, silibus sejarah yang berat kepada Cina, ketidakmampuan bercakap bahasa Melayu secara fasih kerana bercampur satu kaum sahaja. Jadi bila mana beliau tulis, adakah ini tidak berperlembagaan? Kita bukan nak buat satu condemnation pada bangsa lain ataupun sekadar nak timbulkan isu resis. Cuma bila seorang profesor membangkitkan isu ini, merisaukan tentang perpaduan nasional, biarlah beliau bercakap. Kalau tak setuju, lawan beliau menggunakan fakta akademik, bukan dengan ugutan bawa kepada pihak polis. Begitulah guys, keberadaan sekolah khusus Cina atau sekolah vernakular dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial sebelum Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Perjanjian itu diadakan antara berbagai kaum di Malaysia. Itulah yang menjelaskan kenapa sekolah vernakular sulit dihapus. Orang yang mempersoalkan hal itu pun dianggap melanggar konstitusi. Selanjutnya kita akan simak pandangan Profesor Teo selengkapnya. Mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu. Jangan sekolah vernacular ni. Dia perlu dihadkan. Tak boleh berkembang dengan sewenang-wenangnya seperti yang berlaku sekarang. Sebab sekolah vernacular ini adalah aliran sampingan sahaja. Aliran utamanya ialah sekolah kebangsaan. Jadi sebagai aliran sampingan, tak bolehlah sekolah vernacular ini bertambah bilangannya dengan sewenang-wenangnya, berkembang, yang boleh menggugat sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu ialah sekolah aliran utama, maruah sistem pendidikan kita. Sekolah vernacular ini boleh dikatakan menghalang perpaduan negara, perpaduan kaum. Sebabnya begini, di sekolah vernacular Cina tu, anak-anak Cina ni yang tak cerdik lah, yang sederhana cerdik, apatah lagi yang lembab itu. Jadi mereka ni walaupun diajar 3 bahasa, bahasa ibunda mereka,
bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Mereka hanya rata-ratanya menguasai bahasa ibunda sahaja. Dan sebab mereka hanya tahu bahasa Cina, mereka nak bergaul tak boleh dengan bangsa-bangsa lain. Sebab nak gaul dengan bangsa lain mesti nak cakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi mereka bergaul sesama Cina. Jadi masalahnya mereka hidup dalam dunia Cina di Malaysia ini. Dan dunia Cina itulah yang menjadi penghalang kepada perpaduan. Hari ini 95% daripada anak Cina pergi ke sekolah vernacular. Hanya 5% saja tak pergi ke sekolah vernacular Cina. Isu pertamanya ialah masyarakat bukan Melayu, khususnya Cina, enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Melayu itu kaum dominan, kaum majoriti di negara ini. Tuan punya negara ini. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu. Itulah jawapan ikhlasnya. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu. Jadi mereka mendapati orang Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak bijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa dia nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Bagi saya lah, orang Melayu mesti bangkit dan menjadi bangsa yang maju. Kalau boleh tanpa tongkat bantuan daripada kerajaan, orang Cina akan pandang tinggi lah orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Dan selepas mereka hormat kepada orang Melayu, perpaduan akan menyusul dengan semula jadi. Tak perlu nak paksa-paksa lagi. Sebab mereka pandang tinggi, mereka hormat, maka mereka akan berintegrasi lah ke dalam struktur sosial Melayu, akan belajar bahasa Melayu secara integratif. Sebab mereka lihat orang Melayu bangsa yang berkebolehan. Begitulah pandangan Profesor Theo mengenai sekolah khusus Cina yang menjadi biang perpecahan di Malaysia. Dari video tadi merupakan imbas dari pernyataan salah seorang TikToker dari negara jiran. Kalau menurut pandangan saya sendiri nggak masalah sih, tapi pernyataan itu menimbulkan kontroversi yang menunjukkan bahwa negaranya lebih bagus, sempurna tanpa adanya kekurangan apapun. Saya sendiri sebagai orang Indonesia tidak merasa lebih baik dari siapapun, dari negara manapun, tapi kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sempurna yang memiliki sisi baik dan negatif, memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang baik ditingkatkan jadi lebih baik, yang kurang kita perbaiki menjadi baik. Jadi intinya dari reaksi video ini yaitu jangan suka merendahkan dan menghina orang lain atau siapapun atau negara manapun jika tidak ingin direndahkan atau dihinakan oleh siapapun. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kehilafan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.